Alright. Jadi kalau coach dah bersedia, okey semua, si pasti coach tak minum air tadi. Berkumur-kumur dengan air tebu tak apa kan? Dengan air tebu bahaya tu. Apalah berkumur-kumur dengan air tebu dah sekarang ni. Okey, baik doktor. Baik coach, silakan pada coach. Silakan coach. Ya, thank you so much Dr. Yusni. Baik, alhamdulillah. Kita lihat cuci muka je kan. Saya selalu waktu-waktu tengah hari ni lena ni. Kan, tapi tak rasa ngantuk teruslah bila bersama dengan tuan-tuan dan puan, para pelajar sekalian kan, untuk bersama dengan kelas Shopee hari ni. Dan saya sempat jugalah tadi review sekejap. Ada beberapa soalan berkenaan yang lepas-lepas, mungkin saya takut saya terlepas berkenaan dengan ada pertanyaan berkenaan dengan shipping option dan juga berkenaan dengan dropship kan. Okey, dropship tu saya akan lebih terangkan apabila untuk sampai ke bahagian macam mana proses order, barulah kita akan tahu bagaimana Shopee itu beroperasi ataupun bagaimana cara pengurusan Shopee itu sendiri. Okey, sambil-sambil itu ini saya punya Facebook page Asri Budak Online. Kok lah ada masalah selepas ini kan, boleh pergi ke bahagian inbox, boleh chat PM saya apa masalah awak, insya-Allah saya akan cuba untuk membantulah dalam inbox, sama ada saya jawab kat situ ataupun saya akan jawab dalam mana-mana posting saya ataupun Facebook live kat situ nah. Kok lah lepas kelas ni kata Cik Asri saya tak boleh ini dan ini kan, nak kontak saya tak ada kontak pula kan, so boleh kontak saya melalui inbox ni. Kalau nak dapat tips tentang daily tips and tricks on digital marketing, you can join my Telegram channel. Klik sahaja Budak Online, search sahaja akan ada Telegram channel saya kat dalam tu. Baik, so jap saya tengok soalan coach. Okey, salam coach, boleh tak kalau jual kat Facebook tapi linkkan dengan Shopee link profile kita? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita boleh tak jual kat Facebook? Boleh. Sebagai contoh, kat sini sesi praktikal lah. Senang sikit saya buka saya punya barang-barang kan. Saya buka sikit. Contoh saya pergi ke salah satu Facebook page business. Contoh, so kita promote ni, saya buka Facebook page so kita buat post, terus senang. Lepas ni awak tanya saya boleh tunjuk contoh terus. Kemudian saya buat posting terus. Okey, contohnya saya punya barang dekat ni adalah Shopee sebotol. Contoh. Okey, ini salah satu contoh produk. Akaun dummy saya lah, saya buka sini. Ini contoh produk yang saya jual lah. Saya nak cuba-cuba akaun saya bukan akaun dummy-nya, tapi dapat share kan. Taklah banyak, ada 615 lah untuk produk ni kan. Okay, sebagai contohnya. So saya ambil produk ni, copy dia punya link, saya letak dekat sini. Buatlah copywriting sikit. Hi, morning. If sesiapa yang nak beli di Shopee untuk dapatkan vouchers dan coin, boleh je klik link kami di bawah. Okey, disebabkan kadang-kadang kita jual produk yang pelbagai. Contoh Tana tadi tanya kita jual produk yang pelbagai kat store. Kita jangan bagi link store kita. Macam store saya ni aslinya Berewok ni kan. Jangan bagi link store ni. Jangan view shop, sebab bila view shop dia akan bagi banyak produk-produk saya yang lain. Kan, takkan saya nak bagi link keropok ikan saya pula dekat saya punya Facebook page yang jual minyak angin. Faham kan? So saya pergi ke produk itu, search produk itu punya link dan terus attach kat situ. So kita attach terus. Dia akan ada preview kat situ. Kan? So kita pakailah hashtag sikit kalau nak minyak angin original imported. Dah post, boleh? Add a button, kalau nak add button, kemudian kemudian saya alamak, add button dia akan lari. Sekejap. Tak apa, kita buat preview balik. Okay, so benda ni juga kita boleh dekat dalam WhatsApp. Contoh kat dalam WhatsApp kan, mesti orang akan tanya, tak ada ni ke? Tak ada Shopee ke? Aku nak beli Shopee, aku ada Shopee Pay. Kan Shopee Pay kan dapat free shipping ke ataupun dapat lebih murah, ada coin dan sebagainya kan. Okey, kita pun post.
Boleh kita promotion tu. Lama pula nak post ni. Okey. Dan so kita refresh. Okey, so supposedly akan keluar kat situ lah. See? Promotion tu. So link ni lah kita pakai, buka pula WhatsApp group, bagi kat ni. Weh, siapa nak beli tekan link aku ni. Macam tu. Okey, so saya menjawab tu. Hear can, believe not. Dengar boleh, percaya jangan. Betul. Yang penting adalah kita dengar, kita tak percaya sebab kita belum buat. Once kita dah buat, insya-Allah boleh. Okay, untuk kita sama-sama buat. Okay, itu cara macam mana kita nak share daripada produk kita ke mana-mana social media yang lain. Kita boleh pakai Facebook page, kita boleh promote di Facebook personal, kita juga boleh promote dekat WhatsApp group dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh. Okay, itu yang pertama lah. Kena dengan bagaimana nak share. Okay, so let's start our shopee.com.my. Sebelum kita membuat ataupun memulakan perniagaan, of course kita kena register lah. Okay, tuan-tuan kena register. Kat sini log out. Okay, log out dan juga sign up lah. Okay, sign up dekat bawah ni. Ini kalau siapa yang tak pernah membeli. Siapa yang tak pernah membeli kena sign up sebagai akaun membeli, sebab once kita dah membeli, automatik kita akan ada akaun menjual. So kita pun log in. So kita ini adalah akaun untuk membeli. Okay, boleh. So sebelum kita nak menjual, yang pertama tadi saya cakapkan tentang competitors analysis. So kita buatlah competitors analysis. Sebagai contoh, kita jual kerepek pisang tadi kan, kerepek pisang Arik Raja. Contoh, kita nak tengok. Ada ke orang jual ni? Oh, ada tuan-tuan perempuan. Boleh ke? Okay, boleh tengok sini. Ya Allah, tengok ni. 828 sol. 9,100 sol. 413, 78. Tak banyak sangat orang jual. Bukan tak banyak sangat sol kat sini kan. 18, 1, 454, 178 kan. Okey, ni apa ni? 6,400. Okey, papadom, dia jual papadom. Nampak tak gambar yang dia pakai? Apa yang kita buat ni? Kita stalker lah dia. Buka. Buka dia, nak tengok stalkernya. Ni kan, mana? Ni 9,100, stalker. Stalker dia. Tengok dia buat apa, dia letak awal-awal. Dia letak video. Okey. Video tanpa bercakap ni. Kemudian letak gambar yang ni, 6,400 sol. Ya Allah, ya Rabbi. RM1.8 ya. RM1.8 papadom. Selamat membeli pula. Settle. Okey. Kita tengok kat sini. Kalau kita nak jual papadom ni, kita pun tengok ayat dia ni. Tengok, kenapa digunakan ayat-ayat ni ataupun kerepek, keropok, papadom, apalam, suri, snacks, halal, termurah di pasaran. See? Orang menggunakan keywords yang saya sebutkan tadi, termurah dan sebagainya kan. Ni keyword dia ni, termurah. So kita macam, okay, halal, yes, halal pun salah satu trigger keywords juga yang kita boleh pakai. Dan juga termurah di pasaran. Benda apa ni? Harga murah kot ni. Panjang lagi kat sini. Kenapa kerepek keropok? Sebab kadang-kadang orang search kerepek, kadang-kadang orang search keropok, kadang-kadang orang search papadom, kadang-kadang papadam. Kan banyak slang-slang tu. So dia buat pelbagai perkataan ini supaya menaikkan chances dia bila orang cari ataupun bila customer search keyword itu akan dicadangkan dia punya listing dekat sini. Okay. Boleh Boleh. Jom kita stalker ni. Ni kerepek papadom kan? Jom kita tengok yang lain pula. Kerepek ubi pelbagai perisa. Tapioka chip 400 gram. Okey. Tengok dia ada 400 gram. Semua ada. Meruku ada. Jagung pilus ada. Jejari ada. Tuan-tuan tengok. Saya buka satu ni. Jejari 400 gram ni kan. Ni. Jagung kot. Jejari 400 gram ni. Yang ni. Tuan-tuan dan perempuan tanpa stiker. Letak muka tuan-tuan dan perempuan. Letak branding, letak nombor telefon kat situ. Cantik. Nama dia apa dia? Aku founder.
Aku founder tanpa kelam. Aku founder tanpa pekerja. Aku founder tanpa sewa premis dan sebagainya. Tanpa ada perlu ada kelam ada kebun pisang sekalipun. Okey? Boleh. Ini kita buat kompetisi. Tengok apa? Gambarnya. Tengok ayatnya. Tengok harganya. Tengok product description-nya kat bawah ni. Okey, lagi kita tengok kat sini. Oh, dia punya produk-produk apa yang dijual. Oh, dia jual macam ni. Kita pun list down lah. List down lah dia tu jual apa. Jadi kita nak jual benda yang sama kan? Ayat ni, okey, kita pun sekejap lagi aku nak copy lah. Bunda boleh copy. Jadi kita copy je, kita tiru vasi. Apa maksud tiru vasi? Kita tiru dan inovasikan dia saja. Produce dengan lebih baik dekat situ. Okey. Boleh ya? Kemudian tengok, okey, ada shop voucher dia. RM RM3, minimum spend RM40. Okey. Dia punya shop voucher. Okey, tengok gambarnya. Boleh letak. Boleh kita akan create gambar yang lebih baik. Dia letak gambar ni, gambar kucing. Aku tak tahu siapa letak gambar kucing kat sini. Kan, perempuan pun ni jual. Okey, boleh. Kerepek amanah. Nama dia kerepek amanah. Okey, so far so good. Ini cara kita buat untuk competitors analysis. Kalau kita nak buat kerepek pisang lah. Kemudian kalau kita nak buat produk apa lagi tadi, kita nak buat perfume. Kan, cuma perfume dia sangat kompetitif lah. Kan, sebab perfume ni dia ada brand antarabangsa. Kan, kemudian contoh-contoh dia ada YSL, Chanel. Kemudian nampak tak? Cuma kita nak tengok perkataan dan juga gambar-gambar yang digunakan. Perkataan tu Malaysia ready stock. Ready stock. Perfume wangi gila. Great wangi gila. Tahan lama. Original rejected. Victoria's Secret. 7,500. Wih, ini ni weh. 232,200 apa ni? 232,200 sol. Stok lah. Dia buat macam mana ni gambarnya? Okey. Coach, tuan tanya. Yes, please. Yang itu memang dia tak boleh nak edit kan? Itu memang betul kan nilai sale tu? Ini bilangan item yang terjual. Memang betul lah, bukannya diedit ataupun dimanipulasi bukan Oh, tidak boleh dimanipulasikan. Ini memang sistem Shopee. Kita boleh anggap macam ni lah. Yang terjual adalah 232,200 batang pen. Pen ni lah, pen perfume. Dia jual harga RM2. Kali dengan 2 tengok berapa sale dia? 460,000 lebih kurang. Okey, baik. Faham. Jual apa? Pen. Itulah maksudnya. Kan? Jual pen je. 232,000 item. So ni adalah item bilangan item. Maknanya kalau saya klik 1, itu 1. Kalau saya klik 2, itu 2. Maksudnya ada 232,000 dah yang terjual. Batang pen perfume yang dah terjual. Kalaulah dia untung 1 tu 50 sen saja. Kira je lah duit orang kan. Berapa ribu yang dia dapat. Okey, boleh? Baik, good. So itu adalah cara kita buat competitors analysis. Sama juga benda yang sama bila kita nak jual produk-produk yang lain. Contoh kita nak jual keropok ikan, keropok pisang, apa tadi lagi? Apa lagi tadi ada sebut tentang apa lagi produk tadi? Baju bundle. Yes, baju bundle pun boleh. Baju bundle. T-shirt bundle kan. Ni baju bundle boleh. Boleh jual. Ada yang jual ni lagi. Packing lagi. Dia tak buka pun dia jual bundle-bundle macam tu kan. Satu guni. Baju bundle mini tokol berat 1 kilo ke atas. Boleh. Ada je orang jual. Tak ada masalah kat situ. Okay, baik. So, tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, once kita dah register sebagai buyer, ini buyer bila buyer ni, yang ni saya tak buka lah dia my account ni maksud sebab dia akan tunjuk nombor account semua kan. So, my account ni kita kena update lah nombor account kita semua. Okay, kita kena update nombor account itu semua supaya apa-apa, ini dari segi kita sebagai pembeli, ni account pembeli So, bila apa-apa saja tentang refund ataupun return dan sebagainya, refund lah. Lebih kurang refund, dia akan masuk dalam kita punya my account kita. Dalam e-wallet kita, kemudian kalau kita nak tarik masuk ke dalam kita punya account nantilah dan sebagainya. So dalam my account.
Boleh saya dah buka lah kat sini. Tapi awak kena update dulu. Ini untuk orang yang first time menggunakan Shopee. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dah pernah membeli sebelum ini, walaupun satu barang, saya pasti my account tu dah di set up. Awal-awal dah di set up dekat situ. Okay. Tuan, boleh bagi tips tak macam mana naikkan sale kalau kita bersaing dengan kompetitor yang jual harga lebih murah? Yes. Kalau kita ada beberapa cara untuk kita naikkan sale bila kita dalam menjual produk yang sangat kompetitif. Yang pertama adalah kita menggunakan secara organik. Organik tadi yang saya sebutkan tadi, di mana dia boleh kita bid dari segi berikan gambaran yang lebih menarik, harga yang lebih menarik, harga yang lebih menarik, harga yang menarik, gambar yang menarik, diskaun yang menarik, voucher yang menarik, produk description ataupun copywriting yang lebih menarik. Okey, boleh. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita boleh, kalau nak lebih cepat, kita boleh gunakan Shopee Ads. Kita ada keyword ads dia ada targeting dengan discovery ads. Itu paid ads. Kemudian kita juga ada tools organik namanya Boost Now. Boost Now ni yang bermaksud produk kita bila banyak, kita akan produk duduk kat bawah. Kan? So Boost Now ni soalan kita nak renew listing dia, nak pop up dia tolak ke atas. Itu namanya Boost Now. Sekejap lagi bila bahagian dekat upload produk nanti, saya akan tunjuk macam mana nak klik Boost Now itu. Dia percuma, yang tu percuma Boost Now. Yang berbayar hanyalah Shopee Ads, di mana ia terbahagi pada dua, discovery dan juga targeting, kalau tak salah saya. Okay, boleh. Username dalam Shopee tu sekali dah set up memang dah tak boleh ubah ya. Boleh, awak kena live chat. Dia bukannya automatic tukar. Dia tak macam tu. Dia ambil masa untuk tukar. Dan juga kalau nak tukar, kena pergi ke live chat untuk lebih cepat. Sebab once awak tukar username, dia akan tukar URL link tu sekali. Itu yang mengambil masa yang lama. Okay, boleh nak quick. Pesanan atau pieces, bukan pesanan. By item. Kalau dia beli 10, dia tunjuk 10. Shop voucher seller tanggung juga ke? Ya. Shop voucher itu memang seller yang tanggung semata-mata untuk encourage buyer untuk beli lebih lagi. Sebab tu dia buat beli RM40 baru dapat RM3. Stocker perfume pula kot. Okay, soalan dah dapat. Okay, settle. So far soalan dekat Facebook page, Facebook live tu saya jawab okay. Kemudian dekat chat pun okay, settle. Kemudian once kita dah ada dah account untuk membeli, jom kita pergi ke account menjual, tekan saja sebelah kiri ni seller center. Ni kita tutup dulu. Okay, pergi ke seller center. So dia akan pergi ke account menjual. Dapat dah order. Ya Allah, tadi saya dah proses satu order. Ajar tuan-tuan perempuan ni dapat lagi satu order. Ke hampa yang beli produk saya ni? Alhamdulillah rezeki kan. Tak tahu berapa ringgit. Kan? Ni tiba ada to process shipment ni. Tunjuk kat hampa pembeli tu. Okey, alhamdulillah. Okey, tak apa. Bagus juga. Jadi saya boleh tunjuk macam mana nak proses order daripada awal. Daripada nak tekan accept, macam mana nak proses tracking, macam mana nak drop. Saya boleh ajar semua. Alhamdulillah. Bagus hari ni kan. Okay. So baju bandar settle. Once kita dah sampai sini. Once kita sampai sini. Ini adalah Shopee Seller Center. Tuan-tuan dan perempuan akan dapat benda ni sebagai kosong. Okay. Sekejap saya refresh. Akan dapat kosong. Sebab ini adalah data-data yang kita adalah untuk account ini. Okay. Terbaik. Itulah kan. Account saya ni saya tak buat Shopee Ads dah lama sebab dia dummy account kan. Saya sekadar buat untuk belajar, yalah, sebab account yang betulnya saya guna account peribadi, ni saya pakai account company. Sekadar nak buat untuk belajar kan. Sambil-sambil upload tak buat Shopee Ads langsung. Awal-awal saja untuk kelas. Lepas tu saya tutup. Buat tutup. Kata habislah kan. Better saya fokus dekat account saya satu lagi. So account ni inilah jadi dia. Pun dapat order. Okey lah kan. So saya ada dua cawangan. Tapi kena pakai nombor telefon lain, kena pakai email lain lah. Okay, itu syarat dia. Tak boleh pakai akaun sama, email sama, buat dua akaun. Tak boleh. Okay, boleh Baik, so yang pertamanya, once tuan-tuan dan perempuan dah sampai sini, dia akan jadi kosong semua kat sini lah. Of course, sebab baru buat ataupun baru masuk ke seller center. Alias tuan-tuan dan perempuan dah pernah menjual, kat sini akan adalah data-data dia sedikit. Okay, boleh. So apa kita buat adalah pergi ke shipping setting.
Okay, pergi ke shipping setting. Kat sini kenapa kita kena setting dulu shipping? Kita kena enable dulu shipping apa yang kita nak supaya bila kita upload produk nanti shipping tu terus dia akan masuk. Kalau kita upload produk without kita setting shipping, nanti bila kita upload produk kita nak submit tak boleh. Dia akan keluar balik dekat shipping setting ni dulu. So dia akan yang tulis banyak-banyak tadi dia akan hilang. Okay? Boleh ha? So yang pertama pergi ke shipping setting. Mass ship ni kalau kita nak banyak order, kita nak tetapkan shipping tu secara banyak, bukan secara individu. Okey, yang tu dah sedikit advance, tak perlu. Kita punya produk pun kita setting individu, satu je. Okey, boleh ha? Okey. Kemudian di JNT, okey, kat sini ada beberapa shipping yang di bawah nama Shopee Supported Logistics. Nama dia SSL, bukan XXL, SSL. So kat sini ada beberapa shipping option. Yang pertama JNT, yang kedua DHL, yang ketiga Ninja Van dan yang keempat CityLink. Kalau awak tak datang kelas saya ataupun mungkin tak belajar di mana-mana, biasanya orang akan on semua. On. Sebab apa? Sebab nak memberi option kepada pembeli tersebut. Kan? Contohnya bila beli dia kita sebagai pembeli kita akan bila kita nak check out dia akan boleh bagi pilihan untuk pilih shipping mana yang dia nak dan harga dia berbeza-beza. JNT lain, DHL lain, Ninja Van lain dan City lain harganya. So, persoalannya kenapa saya on dua sahaja? Kenapa saya on dua je? Okay, ini kita cerita part time kita tak ada collection hub, kita tak ada vendor hub tadi ya. Okay, ini kita cerita kita buat secara bersendirian, individu dekat rumah dan sebagainya. Okay, saya bagi reason kenapa saya on dua saja. Yang pertama dan yang paling ultimate reason kerana saya nak menjimatkan kos. Saya boleh buka semua tapi DHL sangat jauh dari tempat saya. Dan CityLink sangat dekat. Boleh kata dekat tetapi nak pergi ke tempat itu jam. Jam sangat-sangat. So, dengan tidak mengaktifkan DHL e-commerce dan juga CityLink, saya telah menjimatkan kos, masa dan tenaga saya kalau saya dapat order kat situ. Dan ianya pun bukanlah kurier yang popular yang dipilih oleh prospek. Jarang prospek saya ataupun pernah saya dengar di mana-mana, saya nak post pakai CityLink boleh tak? Ninja Van saya tak mau JNT saya tak mau Tak ada, saya tak pernah dengar lagi benda tu. Saya nak DHL saya tak nak JNT ataupun Ninja Van. Saya tak pernah dengar. Yang saya pernah dengar dia nak post laju. Kan? Tapi post laju tak ada dalam ni kerana post laju bukanlah Shopee Supported Logistics. Ia sebelum ni adalah SSL tapi mungkin sebab post laju rating dia tu sangat tinggi, bukan rating, rate harga dia tu sangat tinggi sebab tu ia dikeluarkan daripada Shopee Supported Logistics. Namun begitu, kalaulah awak nak sangat post laju, nak sangat guna post laju, kita boleh request link itu ada di dalam slide yang PTP UTHM akan kongsikan nanti. Okey? Boleh JNT banyak tak cover area Sabah-Sarawak terpaksa buka shipping post laju. Betul, Fiz. Betul. Itu baru saya nak sebutkan lepas ni. Kan? Baik-baik, terima kasih. Fiz dah inform dah awal-awal. Okey. Kenapa saya buka JNT dan Ninja Van? Yang pertama tadi nak jimat kos sebab pilihan DHL dengan CityLink saya tak nak pergi walaupun dekat tapi dia jam kena langgar sekolah. Saya pula post waktu tengah hari. Nampak macam mana saya sesuaikan bisnes dengan kerja saya. Bukan saya sesuaikan kerja dengan bisnes. Saya sesuaikan bisnes dengan kerja saya. So saya tak post dekat CityLink dengan DHL jauh ataupun dekat tetapi jam. Saya JNT dekat, Ninja Van lagi dekat. Ninja Van 1 km je daripada rumah saya. JNT lebih kurang 1 km cuma kena langgar satu traffic light, kena seberang jalan. Kalau tak kena U-turn jauh. Tapi maksudnya dekatlah untuk saya pergi post. So kalau saya dapat hari ini dapat order JNT tak ada masalah. Kalau dapat Ninja Van pun lagi bagus, sebelah office sahaja. Baik. So far so good so on kat sini. Kalau tuan-tuan nak perempuan on semua pun on.
saya pernah ada peserta dalam kelas personal coaching saya ada buat personal coaching di mana orang ni on semua. Awal-awal dia tak tahu kan, dia on je. Tak apa kau, saya on semua. On. Satu hari tu dia dapat 3 order, 3 tempat berbeza. So, tapi satu pasal. So, macam mana dia nak pergi? Dia kena hantar ke 3 tempat. Benda nak pergi 3 tempat ni dah lah jauh satu benda tu. Satu tu tak pasti lah Citylink ke tidak. Tapi JNT, Ninja Van dengan Citylink kot. So nak pergi 3 tempat ni, bayangkan dia kena pergi naik motor 3 tempat. Berapa banyak masa, kos, tenaga, minyak dia untuk pergi submit kepada ketiga-tiga tempat itu. Cuma sekarang ni memang dah ada lah orang pick up kan. JNT pun dah ada pick up dan sebagainya kan. Hari tu saya sebenarnya tutup JNT ni sebab dengan kes yang mogok itu kan. Saya tutup. Saya pakai Ninja Van ya. Takut juga saya kan sebab saya jual walaupun akaun ni akaun dummy je kan, tapi adalah sale tiap hari kan. So dia jadi takutlah sebab barang saya kan dia berkaca kan. So saya tutup lah JNT ni, saya baru buka balik sehari 2 hari, 3-4 hari ni. Saya buka balik. Okey dah kot JNT kan. Okey, soalan daripada Fiz tadi. Terima kasih Fiz. Dekat bahagian chat di Zoom ini, dia share tentang JNT tak cover Sabah Sarawak. Betul, tepat, sangat betul. JNT dah tak cover Sabah Sarawak. Meaning, kalaulah prospek awak, buyer awak dari Sabah Sarawak nak membeli dan awak hanya menawarkan JNT Express saja sebagai the only shipping courier, awak sakit kat situ. Sakit maksudnya dia tak boleh pergi, dia tak boleh check out sebab pilihan shipping tu tak ada selain JNT. Maksud sebagai contoh lagi, saya buat lagi contoh. Saya daripada Kuching, Sarawak. So saya pun sokalah barang nak beli krepek Raja. Krepek apa tadi? Parit Raja tadi. Okay, krepek pisang. Saya pun minat lah. Tapi bila saya nak check out, tak boleh sebab awak hanya menawarkan JNT dan JNT tak cover di Kuching, Sarawak. Sebab tu lah. Tapi Ninja Van cover. So bagi saya bagus untuk awak buka Ninja Van. Ninja Van pun sebenarnya tak cover. Secara jujurnya Ninja Van tak cover. Tapi apa Ninja Van buat? Ninja Van dia akan hantar kepada sampai ke KLIA, dia akan hantar kepada pos laju sebab pos laju saja yang boleh cover satu Malaysia. Sebab tu kadang ramai kan nak request pos laju kan. Cuma pos laju ni renyah sikit lah. Kadang-kadang kalau barang tu kita tak packing elok, dia tak mau ambil. Kadang-kadang kalau barang tu dia kata cecair cecair tak boleh. Pos laju jenis macam tu. Dia yalah company Malaysia kan. Banyaklah suangih dia tu kan. Sebab itulah kadang orang tak suka pos laju kan. Kadang ramai dan sebagainya kan. So for my recommendation, please use JNT and Ninja Van. But accordingly to your accessibility lah, according to your suitability dari segi masa, logistik, tenaga dan sebagainya. Boleh? So far so good So yang ni penting supaya nanti bila awak nak setting ni, awak dah tahu dah, okay, yang ni aku tahu macam Cik Asy tunjuk tadi, aku kena pilih tempat yang dekat supaya aku tak membazir masa dengan tenaga aku nak pergi pos banyak tempat. Okay, JNT aku kena ambil. JNT sebab popular sekarang ni, orang suka JNT. JNT banyak cawangan. Cepat sangat cawangan sebab JNT ni dia pakai franchise. Nak buka outlet dia tu pakai franchise. So memang cepat lah kan. Ninja Van aku nak pakai sebab dia boleh pergi ke Sabah Sarawak walaupun menggunakan pos laju sebagai transit. Tak ada masalah. Asalkan sampai saja barang tu. Okay, boleh? So far so good berkenaan shipping shipping setting. Okay, yang kedua, sebelum kita pergi ke bahagian upload produk, kita akan turun ke bahagian my order. Macam mana nak proses order? Sampai kat sini, saya automatik juga, dapat 2 order lagi. Dapat 2 order. Alhamdulillah. Dapat 2 order. Kan, ajar-ajar awak dapat dah 2 order. Okay. Apa tahu tadi sebut dapat order terus nak kira nak packing je. Okey, dekat bahagian order ni lah saya akan tunjukkan bagaimana dropship itu akan berfungsi dan bagaimana ia akan memberi risiko kepada awak tu nanti. Kami on JNT dah pos laju sebab dekat customer sama-sama memang pilih pos laju. Pos laju cuma dia slow sikit, JNT laju. Of course. Kalau awak ada option pos laju, on saja pos laju. Boleh. Walaupun pos laju dia harga mahal sikit. Orang lain semua sekilo RM4 lebih, dia dah jadi RM5 4 sen. Tak salah saya. Okey, tak ada masalah.
Boleh je. Okay, baik. So, saya pergi dulu macam mana nak proses order sebab dia melibatkan penerangan mengenai bahana ataupun things that we have to concern about dropship. Okay, so once kita dah dapat order, dia akan pergi all ni semua order lah, kita pergi ke to ship. To ship ni ada 2 order yang kita nak ship. Okay, saya ada 1 order. Okay, termasuk dengan order yang baru dapat tadi ya. Okay, so dia ada 2 order. To ship ni bermaksud saya belum submit kepada courier. Okay, saya ulang. To ship adalah order 2 yang saya belum hantar kepada courier. Tu nama dia to ship. Yang pertama proses, saya dah accept. Ni saya dah accept, saya dah print dah. Yang satu lagi saya baru dapat tadi. Okay, saya baru dapat tadi. Kita boleh tengoklah siapa dia yang membeli. Okay, dia punya order ID dia dan sebagainya. Kita boleh tengoklah kat sini kan. Okay, pukul berapa dia beli dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok. Okay, berapa harga dan sebagainya. Okay, settle. Kemudian kita pun macam nak arrange, kita arrange. Tekan kat sini, arrange shipment. Dan dia suruh drop dekat Ninja Van. Okay, dia pilih Ninja Van. Confirm. Dia suruh print out AWB. Confirm. Okay, print. Okay, print. Okay, print dia akan print kat sini. Shipping document ni. Ni tracking dia. Okay. Yang ni lah yang kita tampal dekat parcel. Boleh so dia akan once tadi dia pergi ke proses to process. Once saya dah accept dia akan pergi ke proses dah. So kat sini saya ada 2 order yang saya kena hantar, kena submit. Okay, yang paling penting kat sini adalah bagaimana untuk kita tengok dekat bahagian ship on time. Tadi ship on time dekat bahagian tadi. Okay, setiap order kita kena hantar lebih kurang dalam masa 3 hari bekerja. Contohnya order tadi kan, order hari ni Jumaat, satu Ahad dia tak kira. So saya kena hantar Isnin, Selasa, Rabu. Saya kena hantar parcel ni hari Rabu. Bukan kena sampai hari Rabu. Tak. Parcel ni kena sampai di courier pada hari Rabu. Hari Rabu tu saya dah buku siap-siap saya hantar. Tag, dia pun tag tu mestilah pada hari Rabu. Bukannya kalau hari ni buka okey lah kan. Hari Sabtu, Ahad buka okey lah. Cuma pengiraan dia adalah pada hari Isnin hingga Jumaat. So hari Isnin itu dikira sebagai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari Rabu tu kena hantar tag dah. Dia scan dah kata accept, awak lega. Okay, tapi sekarang ni courier banyak je buka satu Ahad kan. KNT pun buka setiap hari. Kadang-kadang sampai pukul 8 malam. Kan, pukul 7 pun boleh submit lagi. Cuma kalau kat sini pukul 7 kira dia scan tapi tak gerak, dia gerak esok sebab van dia ataupun lori dia jalan pukul 6. Tapi ikut tempat lah, cuma tempat kat sini cut off untuk hantar dia pukul 6. Kalau 6.30 dia kena hantar esoknya. Okey. Apa jadi kalau terlebih masa hari itu? Okey, kalau apa jadi kalau terlebih masa, dia akan ada 2 situasi kalau tak salah saya. Sebab satunya saya tak pernah lambat lah. Tapi dia ada 2 situasi. Satunya dia akan inform customer by email kata parcel kita dah terlebih waktu. Dan customer boleh cancel order tu. Dia akan bagi option kepada customer tu lah. Dia akan bagi email. Contoh saya beli produk daripada Hanifah. Dia akan hantar email asli. Lebih kurang lah. Ayat dia formal lah. Kata Hanifah ni tak post lagi. So adakah awak setuju untuk melanjutkan waktu dia? Ataupun awak nak cancel order. Kalau saya cancel order, nanti refund. Bila cancel order, dia akan naik dekat rating kita yang order itu cancel order. Cancellation. Dekat effect rating kita lah. Boleh? So bila rating tak cantik, dia akan effect banyak benda lah. Tak boleh join campaign, tak dapat privilege. Apa lagi? Tak dapat campaign, tak dapat privilege. Kemudian orang akan tengok tak cantik lah rating awak tu sikit. Dekat bahagian rating awak tu. Dia ada rating dia. Tak cantik lah kat situ. Okey? Boleh Mana nak dapatkan thermal printer tu? Beli. beli ada jual. Shopee.com.my. Okey, search ya. Allah, jual kat Shopee thermal printer. Dia memang dah ada size. Ni thermal printer ni. Beli ni. 5,200 sun ni. Saya ada bagi kertas dia. Lepas tu kertas dia. Kertas tu jenis stiker. Koyak tampal je. Okey, Firdaus Ghani
pakai termometer kalau modal lebih. Kalau tak ada, just pakai printer biasa, setting paper size A6. Betul. Cik Maliki. Boleh? Macam saya setting 4 in 1. A4 tapi 4 in 1. Maknanya A4 tu kekat 4, dia akan jadi 4 in 1. So nanti saya gunting je lah kan. Tapi kalau A6 pun boleh. Kalau ada kertas kecil. Tapi saya selalu kertas A4, saya setting dia jadi 4 in 1. Size biasa tapi 4 in 1, dia akan jadi pecah 4, saya gunting je lah. FWB tu memang kena print lah. Kalau tulis tangan tak boleh. Ya Allah, tak boleh. Tak boleh lah sayang. Oi, no Atira tak dapat lah. Tak dapat. Tulis tangan. Okey, macam mana dapat printer print FWB tu? Perlu mesin khas untuk print shipping tu? Tak, pakai printer biasa saja. Macam mana nak print FWB tu? Saya dah tunjukkan tadi. JNT okey, saya beli barang 2-3 hari sampai dah. Alhamdulillah. JNT banyak tak cover area Sabah Sarawak. Okey, settle dah. So far so good. Okey, siap tunjuk nak beli printer kat mana. Okey, dan untuk order. Okey, tengok kat mana bahagian dropship dia yang sadu sangkut. Okey. Bila kita nak print shipping dokumen ni, okey, print dokumen ni, bila kita print, kalau buat dropship macam ni kaedah dia. Okey. Kita ambil gambar daripada supplier. Okey, kita ambil gambar daripada supplier sebagai contohnya ini saya tunjuk sekejap ya sebab ada data kat sini ya. Okey, sebagai contohnya kita jual apa dah nak jual apa? Nak jual apa yang supplier kita? Krepek pisang lah, krepek pisang. Okey, krepek pisang. So kita duduk jauh dekat Selangor. Contoh Cik Naim tadi nak buat dropship dengan krepek pisang sebagai contohnya. Yang krepek pisang ni di-handlekan oleh Nur Hanifah. Nur Hanifah supplier bagi Naim. Okey. So Naim pun minta gambar daripada Nur Hanifah. Okey, Nur Hanifah pun supply lah gambar-gambar semua, upload gambar. Of course, kita jual kat Shopee Lazada, kita jual gambar saja. So, okey, put order, tag dapat order. So, apa yang Cik Naim buat, Cik Naim akan bagi tracking slip ini kepada Nur Hanifah. Nur Hanifah yang akan packing, Nur Hanifah yang akan tampal benda ni dekat atas parcel itu dan submit di Ninja Van. Ninja Van. Tak boleh parcel ini dia kena hantar di Ninja Van, tiba-tiba supplier kita hantar di DHL ataupun pos laju. Tak boleh. Okey. Kat mana yang sangkutnya? Sangkutnya apabila satu, Ninja Van itu tidak berdekatan dengan supplier kita. Contoh, Cik Nur Hanifah dekat Parit Raja tadi, Ninja Van tak ada. Jauh. Tak ada, jauh. Tapi disebabkan dia punya dropship dia tu, parcel itu kena submit di Ninja Van, dia terpaksa juga submit di Ninja Van. So ada sukarlah kat situ. Namun begitu, ada cara untuk mengatasinya di mana setiap produk yang kita upload, kita boleh setting. Produk ni JNT saja. Produk ni JNT dan Ninja Van. Produk ni Ninja Van saja. Boleh kita buat. So nak kata itu masalahnya, tetapi sistem Shopee juga ada untuk membantu menyelesaikannya. Okay, clear? Clear. Boleh. Jadi kita upload produk nanti, dia akan tunjuk kat mana yang kita boleh tetapkan produk ni, nak option, nak courier yang mana saja kita nak enable dia. Okay, boleh. Itu risiko dropship yang pertama. Yang kedua, itu sama cara kita dropship kat mana-mana. Bila supplier yang postkan, kita boleh tengoklah gambar dia dan sebagainya, tapi kita sebabkan kita tak tengok, ada kemungkinan untuk produk itu tidak dibungkus dengan elok, tidak dibungkus dengan bubble wrap, dengan kemas, especially kalau produk tu fragile dan sebagainya. Kemudian itu kita bergantung kepada supplier sahaja. Kita banyak dengan supplier. Kalau supplier tu hantar barang salah, macam mana? Orang tu minta S, tapi supplier duk kalut-kalut dia hantar SL. Parcel banyak sangat dia hantar SL. Siapa yang dapat rating rendah? Kita. Siapa yang kena return? Kita. Siapa yang kena maki hamun? Kita. Okay? Tapi supplier, sorry, saya salah. Banyak parcel. Dia tak ada masalah. Kita yang bermasalah kat situ. Kan? Kadang kalau jual baju, baju biasalah kalau buat dropship. Salah size. Salah warna. Salah material pun ada. Saya minta cotton Jepun yang datang mau scrap. Tak jenuh kita. Kita nak jawabnya, sorry saya dropship. Dia pun kata, dropship. Ingatkan betul-betul seller. Dah kita dapat rating 1 markah. Efek tak? Efek. Nanti dia komen.
Jangan beli dengan dia ni dropship saja, dah lah lambat hantar pun salah size. Tidak bertanggungjawab langsung. Apakah efek bila orang bagi review rendah? Yang satunya akan kacau rating, yang kedua itu akan mengganggu atau memberikan persepsi yang negatif kepada prospek baru yang tengah stoker barang kita. Jadi tidak masalah lah kalau alamat seller shipping Johor tapi pos hantar daripada Selangor, tak ada masalah. Cuma pastikan ia drop di kurir yang sebetulnya. Tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh pergi ke Shopee live chat, sebab saya dah verify dengan Shopee live chat. Boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Cuma betul-betul okey. Ada masalahnya apabila ia melibatkan wilayah. Sebab wilayah punya shipping tu berbeza. Saya bagi contoh kalau awak dekat Semenanjung, jangan ambil dropship awak dekat Sabah Sarawak. Sebab kos dia tu berbeza. Tak boleh. Dia akan sangkut nanti, awak kena denda ataupun kena bayar lebih nanti. Saya tak pasti tetapi tak boleh. Contohnya saya duduk dekat Kemaman, dropship tu ataupun supplier saya tu ikan bilis mata biru dekat KK Sabah. Sebab orang membeli postage harga tu adalah kepada Kemaman ke tempat dia, tapi saya KK ke tempat dia, Shopee disallow benda tu. Tapi kalau dalam Semenanjung ataupun dalam Sabah saja, dalam wilayah Sarawak saja, so far tak ada masalah untuk dropship sebegitu. Boleh So far so good. So dah tahu dah risiko dropship. Bukan kata tak boleh. Boleh, cuma itu risikonya. Kalau dapat supplier yang bagus, baguslah. Kalau supplier, saya tak tahu, saya hantar okey. Pecah-pecah lah, bukan tanggungjawab saya hantar okey. Kalau pecah, awak dengan courier lah. Macam mana nak return, refund dan sebagainya. Ada supplier macam tu. Banyak, ramai supplier macam tu. So, hati-hatilah. Okey, boleh Jap, ada chat sikit ni. Kalau dropship ni kan dapat profit contoh RM3, tapi nanti bila order receive duit tu fully nanti macam mana? Masuk akaun dropship tu kan? Ya, betul, masuk akaun kita atau macam mana? Betul. Itu macam kita dropship biasa. Soalan daripada Ariana Tasha, saya ringkaskan. Berkenaan dengan duit. Duit tu akan masuk kepada siapa? Duit tu akan masuk ke dalam akaun kita lah. Kalau kat Shopee dia akan masuk dalam e-wallet. Dia masuk e-wallet kita. Kemudian kita lah withdraw masuk dalam bank account kita. Kemudian antara kita dengan supplier Shopee dah tak berkaitan, kita transfer je lah ke kita punya supplier. Okay, boleh. Next, habis saja bagian order. Okay, kita dah proses semua. Once kita dah submit, dia akan hantar shipping ni lah. Okay, dia akan masuk ke bagian shipping. Barang-barang yang kita dah ada. Okay, yang sedang dalam transit. Dan juga dia akan hantar email kat kita. Email yang kita register lah. Sebagai contoh, email yang kita register. Contoh saya register email ni. Dia akan hantar lah. Awak dapat ni. Okay. Kan, ni. Dia dah beritahu. Dia akan hantar dari email. Tapi saya selalu delete lah. Saya suka delete kan. Saya delete je lah. Contohnya. Tapi beritahulah ada order. Kita pun, ada order. Buka lah app store tengok dapat order apa. Proses lah order tu. Okay. Baik. Settle bahagian my orders kat sini. Kemudian let's go into bahagian product. Okay. My product. Kita akan pergi tengok bahagian my product. Sebab tadi ada tanya berkenaan dengan bagaimana untuk bagaimana untuk kita buat secara organik untuk naikkan sale ataupun dia bukan naikkan sale, dia lebih kepada macam mana kita nak enhance, nak tambah baik, improve kita punya product visibility. Product visibility maksudnya bila orang search kita berada di atas. Okay. Coach, untuk soalan saya tadi coach belum jawab. Yang mana Atana? Sorry. Which one? Sekejap saya kat atas. Sekejap. Okay, nombor 1 saya dah jawab tadi. Setengah produk ada seller tak buat free shipping, tapi kita jual barang ni ada free shipping. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ni? Ada kita perlu markup harga? Okay, macam mana kita nak compete? Itu soalan 2. Okay, soalan 2 daripada Tana adalah setengah produk ada seller tak buat free shipping, tapi kita jual barang lain ada free shipping. Maksud saya tu awak jual produk yang sama tapi seller lain buat free shipping, tapi awak tak buat free shipping. So macam mana nak selesaikan masalah? Adakah kita perlu markup harga?
awak join je lah free shipping program. Bayar je lah service fee dia tu 4%. Betul kan saya menjawab soalan itu? Kalau tak, tolong clarify dekat soalan kat bawah. Kat komen lagi yang baru tu. Sorry, saya tak berapa faham sangat soalan tu. Tapi kalau yang daripada saya baca di sini, itulah dia. Di mana kalau orang buat free shipping, kita tak buat free shipping, kita nak buat macam mana? Makan harga kah? Tak, awak buat free shipping sama dengan dia. Free shipping tu kita boleh join, tak ada masalah. Kemudian kalau awak tak nak buat free shipping macam dia, sebagai contohnya, awak boleh buat markup harga. Tapi cost shipping tak boleh absorb siap-siap. Awak buat free shipping program. Boleh juga awak nak buat free shipping program untuk awak sendiri. Boleh, tak ada masalah. Boleh buat dekat situ. Okey, baik. So untuk bahagian tadi, ini produk-produk yang saya upload. Ada 4 produk je, 3 yang on live. Yang satu lagi saya delist. Okey, ada 3 je. So contohnya ada 3 barang kat sini. So produk kita seberapa lama sekalipun dia duduk atas, bila ada produk-produk baru dia duduk kat atas, dengan klik dekat sini. Ini selepas upload selepas ni kita akan upload produk. Tekan more, boost now. Boost now ni boleh buat setiap 4 jam. Ada orang tanya saya, dia ada jumpa satu perkhidmatan untuk automatic boost now. Automatic boost now. Dia macam ada satu plugin ataupun satu apps lain yang membantu untuk automatic boost now. Auto boost for Shopee nama dia. Saya tak pernah pakai. Tetapi saya sedikit risau dan saya concern dan cautious tentang bila kita menggunakan third party punya plugin ataupun apps untuk bantu kita benda-benda macam ni, sebab dia melibatkan penggunaan akaun kita. Tambah pula benda tu daripada orang luar dan sebagainya kan. So saya kurang percaya. Maaflah saya tak berapa mahir bab tu, tapi bagi saya kurang percaya dan saya sangat berhati-hati dengan akaun saya. So saya tak pakai. Lagipun benda ni simple je. Setiap 4 jam pergi je lah more, boost now. Nanti 4 jam datang balik. Kan? More, boost now. Cuma kalau kita produk yang banyak lah, kita nak boost now satu-satu kan. Macam saya sikit je. Macam satu lagi pun walaupun banyak, saya still buat secara manual juga. Saya tak beranilah bagi access akaun saya kepada orang lain kan. Macam-macam dia boleh buat kat dalam ni. Itu bagi pendapat saya. Kalau kita register akaun Shopee pakai nombor telefon saja tak apa kan? Kan ada risiko. Yes, banyak risiko. Jangan pakai nombor telefon. Kalau telefon tu awak tu tukar, kalau telefon tu hilang dan sebagainya, susah. Kena pakai email. Email lebih bagus. Saya dah banyak kali dah. Saya tak boleh login lah nombor telefon saya, tukar lah. Tak dapat akses lah dan sebagainya. Kan? Pakai email. Email confirm dah kita punya dan selama-lamanya ada. Takkan tukar-tukar dah. Kan? Okay? Adakah benar selepas apply RM15 free shipping program tu perlu jual produk sebanyak 15 kali atau 15 produk tu terjual baru dapat free shipping untuk seller bagi dekat buyer? Okey, soalan tu Izdi Harni. Okey, FS15. FS15 ni saya ada terangkan dalam ni. Ni requirement dia. Okey, dekat si Allah besar kecil pula kan. Saya besarkan sikit. Macam pula benda ni. Kita tengok kat sini. Okey, free shipping 15. Okey, kalau kita join kat sini free shipping 15, minimum dia 15, free shipping dia 8, survey fee dia 4%, 4%, tinggi tau. Okey. Kemudian ni, buyers are required to make minimum spend per shop and use the free shipping voucher upon check out. Okay, number of monthly free shipping available with 15 free shipping sellers after meeting the RM15 minimum spend requirement. Okay, kemudian kita tengok kat sini dia punya shipping kat sini. Allah, saya tak masukkan lah dekat dalam ni. Saya tak masukkan. Okay, by the way, tak apa. Nanti saya try. Okay, untuk Easy Honey, dia ada requirement dia untuk apply RM15 free shipping program tu. Yang saya tahu, at least dia sangat mudah untuk 15 ni, di mana dia kena at least ada satu completed order. Okay, kemudian dia ada syarat-syarat yang lain. Saya tak letak kat sini. Saya nak cari pun di dalam Education Hub tu. Sekejap, saya try tengok.
Saya try tengok kat dalam saya punya ni ya. Sekejap. Saya tengok saya punya ni. Okey. Okey. Ni. Okey. So kat sini boleh tengok dekat sini dia punya minimum dia dan sebagainya. Okey. So boleh klik dekat bahagian ni RM15 minimum spend sign up ni. Kemudian tuan-tuan dan puan akan dapat requirement dia. Requirement dia tu kadang-kadang sentiasa berubah juga. So kena tengoklah sama ada dia perlu complete berapa order, perlu dia punya shipping, dia punya rate dia ataupun dia ada requirement dari segi rate, completed order, berapa listing dan sebagainya. Yang tu kena tengok dekat bahagian itu. Okay, boleh buka ke bahagian ni lah. Kena sign up. Click here. Kalau tanya saya, Cik Asri join tak 15 ni? Saya tak join. Kenapa saya selesa dengan produk saya 4% tu, 4% yang tadi. Saya 10% saja, 4% dah hilang sebab nak bayar service fee. Tinggal 6%. 6% ni pula tinggal lagi 2.12, dah tinggal 3.88. Takkan saya nak untung 3.88 saja. So saya tak nak join free shipping, saya tak nak bayar 4% lebih untuk service fee. Biarlah orang tu nak beli, dia bayarlah shipping itu. Okey, itu cara saya lah. Tapi awak rasa, kalau awak rasa saya untung banyak cik, saya untung 20%. Kalau setakat 4% tu saya boleh afford lagi. Kalau boleh afford, then you are free to join. Okay, boleh. Tu cara, sebab produk margin saya tak banyak, tak besar untung dia, sikit. Sebab tu saya tak nak bayar 4% tu. Nak beli pakai shipping. So far okay, orang boleh je bayar shipping saya kan. Okay, boleh. Then sama juga tadi, more, kemudian boost kan. Nak tunggu boost, tunggu habis 4 jam barulah kita boleh boost semula. Kalau jadi dropship, kita jual produk yang pelbagai di supplier berbeza. Okey, cik Tana. Kita jual produk berbeza, bagaimana nak post produk tu? Kita jadi dropship, kita tak pegang produk. Supplier kita berbeza. Kan? Kita dapat order, kita hantar je tracking tu dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk Word ke, PDF ke, hantar ke supplier kita. Sebagai contoh, Cik Tana jual 2 barang berbeza. Kerepek pisang dengan kasut. Kerepek pisang dengan kasut. Satu supplier ni kerepek pisang dekat Johor, kasut ni dekat KL. Okey, ada 2 supplier. Boleh? Tutup dapat order, dua-dua dapat order satu-satu. So, bagi tracking yang kasut ni kepada supplier kasut dekat KL. Bagi tracking kerepek pisang ni kepada supplier kerepek pisang kat Johor. Mereka berdua yang post. Asing-asing lah, sebab supplier asing-asing, mereka yang pergi post. Kita tak ada apa. Pergi kelas balik kelas macam biasa. Boleh? Boleh kau saya menjawab soalan tu? Kita jual produk supplier beza kan? So, basically, jadi dropship, kita tak perlu post. Supplier yang pergi post. Cuma supplier tu, seperti yang saya terangkan tadi, supplier tu kena post di courier yang berkaitan dengan kita lah. Sebab tracking tu daripada kita kan. Kalau Ninja Van, supplier kena drop di Ninja Van. Boleh? Dia tak boleh drop dekat Shopee Express. Tak boleh. Sebab dekat kertas tracking tu dah tulis dah Ninja Van, Shopee Express, JNT dan sebagainya. Okay, baik. Thank you. So, seterusnya kita pergi ke bahagian add product. Jom kita add product. Add product. Add new product. Okay. Macam mana nak naikkan followers kita? Invite untuk follow lah. Cool, saya nak tanya kenapa saya tak boleh add a new product, dia keluar vacation mode. Allah. Hampir bubuh vacation mode ke? Lah. Awak pergi bubuh vacation mode, nampak sangat hari tu tertekan vacation mode. Sebab takut orang beli produk kita. Tak? Tahu dah tu. Ni, pergi ke bahagian ni. Saya tak dapat buka lah. Bukakan my account. Kat situ ada vacation mode. Turn off. Patutlah tak dapat jualan. Turn on vacation mode rupanya. Turn off. Pergi ke account. Pergi ESO. Kemudian turn off.
Macam mana nak asingkan kalau pelanggan bayar sekaligus? Macam mana nak asingkan kalau pelanggan bayar sekaligus? Macam mana nak asingkan kalau pelanggan bayar sekaligus? Oh, sekejap, saya macam faham. Oh, okey. Okey, Tana, itu je. Itu soalan awak yang sebenar-benarnya. Yes. Okey, bagus Tana. Okey, maksudnya seorang pelanggan membeli dua produk yang berbeza dan awak dropship dua produk berbeza itu dari dua supplier yang berbeza. Kan? Oh, itu sebenarnya dia punya caranya. Yes. Sebenarnya jarang orang beli dua produk yang berbeza dari shop yang sama. Itu kebiasaannya lah. Tapi kalaulah terjadi juga sebagai contoh, Tana jual kasut dan kerepek pisang, kan, tiba-tiba orang pun tiba-tiba beli dua sekali. Okey, beli dua sekali bermaksud Tana akan dapat satu tracking slip. Tracking slip. Allah, beli dua pun. Macam mana nak buat ni? Supply saya lain-lain. Okey, sebelum terjadinya perkara sebegitu, Tana kena letak dekat dalam product description, produk ini tidak boleh dicampur dengan produk lain dalam satu order. Buat macam tu. Itu biasa. Yang saya sebutkan itu biasa untuk buat benda tu. Sebab orang lain pun buat benda yang sama, especially kalau produk-produk tu besar. Contoh, kita beli kapet, kan? Kita beli rumput kapet, dia akan tulis dalam tu. Contoh, saya buka juga. Dia akan tulis, buat ayat macam ni. Tak apa. Kita ambil contoh terus. Sekejap. Contohnya rumput tiruan Al-Aqsa. Sebab saya baru beli, dia ada perkataan tu. Okey, contoh dia buat ayat macam ni. Ni cara pemilihan. Okey, cara pemilihan. Okey. Mana dah saya beli itu? Dia ada tulis kat ayat ni, satu barang satu order sahaja. Saya rasa furniture lab kot. Tak apa. Furniture lab ataupun kitchen Z. Sebab selalu ni kan, selalu stoker-stoker benda ni. Kitchen Z contohnya. Dan tengok ayat dia buat macam tu. Nampak ni? Okey. Okey, macam ni. Maximum. Nampak tulis. Dia buat disclaimer awal. Maximum 1 unit per order. If you want to buy 2 unit or you want to buy different item, please make separate order. 1 unit, 1 order. Okey? Nampak macam mana dia buat disclaimer awal-awal kat situ. So orang bila baca pun, boleh beli 1 unit. Kalau saya nak beli 2, kena pakai 2 order yang berbeza. Ini sama ada dia buat dropship juga ataupun biasanya dia buat dropship jugalah ni. Dia post daripada tempat-tempat lain. Ataupun produk tu super size, dia tak boleh nak packing dalam satu parcel. Dia boleh jadi dua sebab kenapa dia buat macam ni. Satunya dia dropship macam yang kita sebutkan tadi, ataupun dia produk tu besar. Kalau dia beli 2 order, 2 kerusi dalam satu parcel, dia kena bungkus dalam satu parcel. Jenuh kerusi recliner ni dah lah besar, kan? So dia tak naklah kena gabungkan dalam satu parcel ataupun satu bungkus, sebab itulah dia buat 2 satu-satu. Okey, alhamdulillah akhirnya menjawab soalan Tana. Thank you. Sebab sorry, saya kurang faham lah di awal tu kan, berkenaan dengan situasi tersebut, tapi ada juga. Okey, mana-mana kalau jadi dropship, okey, ada yang beli 2 barang beza di kedai yang sama macam tu. Saya biasa beli macam tu. Yalah, kan, cuma kena tengoklah dekat dia punya disclaimer tu kalau ada. Okey, cantik. Saya biasa jumpa juga dia macam tu. Okey, maksud dia produk yang lain tu. Betul-betul. Okey, tak apa, settle. Settle. Okey, so boleh tengok dekat bahagian tu lah. Contoh yang saya bagi tadi, kalau terjadi isu sebegitu sebagai dropship yang mempunyai supply yang pelbagai, kita boleh letak disclaimer tu awal-awal. Baik. Seterusnya kita add new product. Bila add new product, ini bermaksud kita dah stoker benda lain, orang lain buat. Contohnya, saya nak upload satu produk. Salah type. Shopee. Okey, saya nak jual self-care contohnya, self-care. Okey, contohnya saya nak jual self-care, kemudian saya tengok,
14,100 sold. Contohnya saya pun okey, tekan kat sini. Okey. Saya pun tengok okey, harga dia kat sini, 5 ml, harga ni 10 ml, refreshing 10 ml, harga dia RM6.38. Okey, contohnya okey, saya pun tengok RM6.38. Okey, dan saya pun okey, nak buat macam ni. So saya stalker gambarnya. Okey, kemudian ayatnya kan. So saya pun buat apa lagi? Saya pakai Canva untuk design. Ni nak beritahu macam saya tunjuk satu listing saja, nanti tuan-tuan dan puan boleh buat banyak-banyak listing nanti. Okey, kemudian all your design. So bila kita upload dekat sini dia ada size dia. Sebagai contoh, kategori dia tiru je ni. Shopee, health beauty, fragrance, aromaterapi, self care minyak aromaterapi. Okey, health and beauty. Jap. Saya pun health and beauty, kemudian fragrance. Kemudian aromaterapi kot. Sekejap tengok. Aromaterapi. Aromaterapi. Okey. Boleh? Sekejap saya kecilkan sikit. Okey, saya dah ambil dia punya ni. Kemudian product name. Saya dah stalker tadi product name. Saya pun tulislah product name dia. Tulis. Original imported. Original Indonesia self care refreshing oil. Self care refreshing oil 10 ml. Not bukan grade tiruan. Contohnya. Okey, 10 ml. Okey, kemudian next. Okey, product description. Product description, kalau tuan-tuan tak tahu, kita boleh je copy. Copy. Tapi tengok jugalah. Ni dia dekat benda ni. Okey. Okey, okey. Ni bukannya. Ni buang. Okey, product description yang pakai Melayu pun boleh, dan pakai English pun boleh terpulang. Yang ni lebih kepada copywriting kita lah kan, copywriting kita. Okey, kita boleh buat copywriting kita. Hati-hati. Jangan tersalah beli yang tiruan. Okey. Kami merupakan pemborong self care original imported dari Indonesia. Bukan yang dibuat di Malaysia. Okey, boleh. Kemudian kategori brand, no brand. Kalau ada brand bolehlah letak. Self care. Saya tak pasti ada letak self care. Ada. Okey. Kemudian formulation. Okey, ambil yang merah-merah saja. Okey, price. Letak price. Kat sini kita stalker. Okey, harga dia berapa? Harga dia, saya jual yang ni. Refreshing 10 ml. RM6.38. Okey. So, saya boleh jual. Self care strong ni berapa? RM6.88. Okey, saya boleh jual. Yang ni lah kita kira harga kos kita dan sebagainya. Okey. Boleh contoh saya boleh jual RM6.37. Punyalah nak kurang satu sen saja boleh? RM6.37. RM6.37. Stok letak banyak-banyak. Kalau tuan-tuan dan perempuan buat dropship kerepek pisang tadi, stok tu letak banyak-banyak, RM10,000, RM20,000 pun tak apa. Sebab stok tu tak putus kan. Itu adalah ciri kita yang ketiga, stok tu tak putus. Kemudian variation. Ada tak variation? Variation ni kalau kita nak letak sebagai, kalau kita jual baju dia ada size, material, kemudian dia ada warnanya kan. Macam saya ni memang tak ada variation lah. Okey, melainkan kita nak buat jenis. Contoh saya buat bubble wrap.
Kan ada orang letak bubble wrap kan. Bubble wrap, kemudian opsi kedua refreshing oil. Okay. Kalau ada variation lagi letaklah. Contohnya ini jenis dia. Kemudian bawah ni kalau kita jual baju, atas ni letak size SL, L, M, SS dan sebagainya. Dekat variation 2 ni kita letak material, Mosquito, Japanese cotton, English cotton, silk, memberi tak memberi semua tu kan, boleh letak ke bawah ni. Okay, boleh. Kemudian ni price dia. Okay, price dia. So kita letak price dekat sini. Sebab kita ni RM6, bubble wrap saya letak RM1. Tengok. Kan ada soalan ke situ? Sekejap saya tengok. Macam mana nak buat international shipment kat Shopee? Allah, international shipment kat Shopee. Itu kena ada kelas yang berbeza lah, Nur Syafina. Macam mana kita nak buat international shipment kat Shopee? Boleh kita buat, kena pergi kat live chat, nanti dia akan ada bagi step-step dia. Dan dia ada requirement juga untuk kita buat international shipment. Bukan sembarang shipment yang kita, bukan sembarang seller saja yang boleh buat international shipment dekat Shopee. Okay? Ada tak nak tanya saya, kenapa saya kena buat bubble wrap ni? Ada tak tanya saya, kenapa saya letak bubble wrap RM1? Kan? Sebenarnya kalau awak tak tanya pun saya nak jawab juga. Sebab ini teknik yang orang selalu buat. Nampak tak? Dia ni bila dia jual, dia cuba meletakkan apa harga yang paling rendah. Sebab dia nak nampak benda tu murah. Sebagai contoh, nampak tak harga dia RM3.59 dan yang paling tinggi adalah RM6.88. So bila tadi saya search perkataan self care, nampak tak dia akan jadi apa? RM3.59 hingga RM6.88. So orang akan nampak, macam kita dah buat promo lah. Okey, harga dari RM19. Bila kita tengok RM9, Allah, baju singlet dia. Yang lain semua harga mahal-mahal. Tapi daripada jauh kita nampak macam, seluar jean tu RM19. Padahal starts from. Tapi kita nampak RM19 tu. Itu teknik psychological pricing tactic nama dia. So bila kita depan, baju ni je singlet je RM9. Yang baju cantik-cantik belakang semua 30, 40, 50. Itu dia tak ada start from apa ke apa. Tapi Shopee ni nasib baik dia letak ada harga paling rendah dengan harga paling tinggi. RM3.59 hingga RM6.88. So bila orang search kat sini tengok, yang ni RM5, ini RM5, ini RM18, ini RM20. Orang nampak harga tu. Ini RM3.59. Orang beli lah kat sini. Padahal bila orang tu tekan yang sebetulnya harga dia berapa? RM6.38 sebab ini yang paling top sekali. RM6.38. Tapi orang dah sampai sini, check out je lah, tekan-tekan add to cart, buy now je lah. Nampak teknik dia. Teknik yang sama juga kalau tuan-tuan perempuan perasan tadi saya buat dekat akaun saya, nampak tak? Saya punya paling murah berapa? 95 sen. Kita tak boleh letak 10 sen lah, tak boleh. Dia ada range harga yang dia tak bagi juga. Macam ni 95 sen. Tak ada 95 sen tu berapa? Bubble wrap. Tengok tekan bubble wrap. 95 sen. Yang lain 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, bubble wrap dia 095. Awak takkan dapat teknik ni dekat mana-mana kelas lain-lain. Sebab mungkin mereka tak menjual tapi saya menjual dan saya buat benda tu, alhamdulillah so far so good. Buatlah benda yang sama. Okay, clear tak? Cuba letak produk yang paling murah sekali ataupun harga yang paling murah sekali. Tapi jangan letak harga yang paling rendah macam 1 sen. Dia tak boleh. Dia ada range harga. Nanti dia akan prompt kat situ. Harga kita tu terlalu rendah. Nanti dia akan prompt. Selagi kita cuba buat tadi, selagi kita tengok dia prompt ke tak. Kalau dia lepas RM1, okey lah tu RM1. Kalau tak, kita kena naikkan harga bubble wrap. Bubble wrap ni kalau dia tak beli pun saya post pakai bubble wrap juga. Cuma nak kata nak buat range harga tu berapa ke berapa, itu teknik yang saya cuba buat. Okay, boleh so saya cuba buat RM1 ataupun 99 sen. Try lah. Okay, 0.99 try lah. Dapat lah. Kemudian stok letak 10,000. Kemudian 10,000. Kemudian SKU dia bubble wrap. Kemudian self care 1 botol. Contoh.
Ada soalan ke? Tak faham. Tak faham? Dengar. Dengar. Saya dengar lah. Dah unmute. Siapa tu? Tak faham lah. Tak faham lagi. Tak faham. Tak faham lah. Tak faham tak apa. Saya ulang. Tak apa. Okay. Tengok kat sini. Kalau tengok iklan dia tadi, dia cuba untuk menghadirkan satu range harga untuk memberi pandangan orang psychological pricing teknik dia bahawa produk ini murah. Ada yang murah, tapi cuba kita tengok kat sini. Kenapa dia boleh jual 14,100, orang lain 177, 600, 4,000, 19,000 dan sebagainya? Sebab apa? Salah satu sebabnya adalah kerana ia ada range harga RM3.59. Sedangkan RM3.59 tu kalau kita tengok adalah barang yang paling kecil sekali. Betul barangnya, tapi yang paling kecil 5 ml dan produk ni tak laku. Yang laku ialah based on yang pengetahuan saya, yang laku adalah ni. Yang ni orang cari 638. Ada soalan tadi tentang lowest price guarantee kat sini. Okay, yang ni Shopee yang bagi. Okay, dia atas dia preferred seller rasanya. Dia ada perkataan ni, lowest price guarantee. Kita bukan simply kita baru jual tiba-tiba dapat lowest price guarantee tu. Okay, boleh soalan saya jawab daripada Facebook Live. Okay, kemudian sebab itulah kita pun nak cuba buat benda yang sama seperti yang saya buat juga ini. Nampak? Saya nak jual barang sebetulnya RM4.45 tapi saya letak bubble wrap supaya iklan saya dia akan jadi 0.95 hingga RM4.45. So anggap 95 padahal 95 tu adalah bubble wrap. Saya tak tipu sebab kalau dia tekan kat bubble wrap memang 95 sen. Even though kalau dia tak beli pun bubble wrap, memang saya kena post pakai bubble wrap sebab saya jual minyak ni dia apa tu panggil? Dia pecah lah. Dia taklah semudah pecah. Botol dia macam minyak gamat tu, yang tahan pecah. Cuma courtesy lah untuk kita letak bubble wrap dekat situ. Okay, boleh okay. So ni pun saya tak tahu lulus ke tak. Nanti kita submit dia akan tunjuk sama ada boleh ke tak pakai 99 sen ni. Okay, kemudian gambar. Gambar dia adalah 1280, 1280. So bila kita pakai Canva, kita create design. Okay, kita ambil design dia, ada size dia. Sekejap saya tengok. 1200 rasanya ni. Gambar dia ni 500 rasanya. 500 pixel. Okay, so create design, custom design kat bawah ni. Sorry. Sekejap. Custom size, pakai pixel. Okay, 5 berapa size dia tadi? Sekejap. 1280, 1280. Okay, so kita pakai 1280, 1280. Okay, kemudian kita upload produk kita. Ini proses yang sama bila tuan-tuan buat juga nanti Okay. Contohnya. Dah siap dah saya buat. Contohnya. Okay, so siap. Siap, saya download. Okey, siap. Settle. Check. Kalau buyer dah settle dapat barang semua, nanti duit akan masuk akaun kan, tapi jumlah dia kurang daripada harga yang kita tetap sebab kena bayar fees dan charge. Ada cara lain kena elak bayar fees dan charge? Tak boleh. Tak boleh. Yang tu bank negara yang tentukan untuk bayar fees tu. 2.12 tu memang ditentukan oleh bank negara ya. Sebab dekat Lazada pun sama juga 2.12. Even so kalau payment gateway memang biasanya 2%, 2.12. 2% asalnya adalah charge payment gateway. Okay. Yang 1-2 tu adalah 6%, sebenarnya 6% SST. Itu government punya. So SST 6%, nak kirakan keseluruhan kita kali 2, dia akan jadi 2.12 daripada keseluruhan cost, selling price kita. Selling price without post. Post dia tak kena SST. Okay, so kita dah download, kita pun upload. Okay, upload. Upload yang saya buat tadi, mana tadi? Okay, siap. Upload je lah satu image lagi.
Apa lagi tadi? Ni. Kan. Upload je. Okay. Settle. Cover video kalau ada nak buat video. Okay. Jenis-jenis. Weight. Berat dia. Sekarang saya jual sebetulkan. So berat dia adalah 0.02. 20 gram je. Hati-hati ya. Ni kilo tau. Jangan letak 2 pula. Kau lah kata 2 gram je. 2 gram 2 kilo jadinya. Kemudian parcel size. Kita ukur parcel tu. Okay. Ukur parcel tu maksudnya parcel yang selepas dibungkus. Bukannya kotak minyak angin tu. Selepas dibungkus. Selalunya dibungkus dengan berat dia akan jadi besar sikit lah. 3, 5, kemudian 3 cm. Okay. Boleh. So far so good okay. Kemudian dekat bawah tu kita tengok ada JNT Express dengan Ninja Van. Ninja Van memang dia on sedia dia sentiasa sebab saya letak dia sebagai apa tu panggil? Letak dia sebagai preferred. So JNT ni kalau saya nak on juga on. Okay, save and publish. Tengok dapat tak? Lepas. Alhamdulillah dah lepas. Jom tengok jadi macam mana saya punya ni. Sekejap. Jom tengok. Sekejap. Jom tengok more live preview. Jadi macam mana? Teneng. 99 sen saja. Mari. Beli. Tapi 99 sen tu buat berat ya. Okey tu tak? Cantik tak gambar? Gambar cantik tak? Cantik kan? Ada gambar company, ada gambar made in Indonesia, fast delivery, original, now in stock. Tak susah benda ni. Pergi ke Google Image je. Google Image. Kan? Search nak apa? Fast delivery. Logo. Banyak. Awak pilih je image. Lepas tu ambil size dia yang besar. Jangan ambil yang kecil pula. Size dia yang besar. Ambil ni. Ni memang untuk dia ambil. Crop lah cantik-cantik. Okay. Settle. Kalau berat saya telah salah letak dari sini. Lepas tu dah dapat order customer. Kita boleh tukar berat tak dekat AWB? Boleh. Benda ni editable bila-bila. Tetapi kalau awak salah berat, salah terlebih tak apa. Sebab ia tak akan ganggu. Bila kita lebih, shipping akan berubah lah. Biasanya bila ada range yang tertentu. Tetapi kalau kita terkurang, sebagai contoh, berat itu sepatutnya 2 kilo. Tapi kita declare sekilo. Bahaya. Kalau kurir dapat tahu, dia akan bagi tahu dekat Shopee, dia akan return kat kita balik dengan alasan kita, dia ada polisi dia, maksudnya kita tipu berat tu. Sebab nak dapat postage yang lebih murah ataupun rendah. Yang tu kita akan dapat penalti. Yang tu kena. Dia akan check 2. Satu lagi dimension. Dimension yang sebut tadi kan 3 cm, 5 cm, 3 cm tu ukur produk kita. Kalau kita jual exhaust kereta memang panjang dia 2 meter, 1 meter, kena declare exhaust tu 1 meter. Jangan declare benda tu 30 cm. Sekali kalau courier dapat tengok, ni 1 meter ni tapi declare 30 cm, dia akan reject. Bila reject, kita akan dapat penalti kat situ. Okay. Okay. Kalau berat saya tu salah letak ni, lepas tu dah dapat order dari customer. Kita boleh tukar berat tak dekat AWB? Tak boleh tukar. Kita tak boleh tukar dekat AWB. Once dah printed, dia dah beli printed, tak boleh tukar pakai tulis tangan, tak boleh. So sebelum awak upload produk tu lah, awak dah kena careful tentang declaration of weight and dimension. Okay, untuk fahmi Norabai. Fees tu wajib Shopee deduct as yuran kita jual kat platform beliau. Okay. Saya nak perbetulkan sikit daripada Encik Maliki Muhammad. Fees tu Shopee deduct sebagai yuran kita jual. Tak, kita bukan bayar kepada Shopee. No, yang 2.12 tu bukan dapat kepada Shopee sebab kita jual percuma so far, percuma. Okay, 2.12 itu ada kita bayar kepada payment gateway. Payment gateway yang menguruskan. Kalau kita pernah bayar pakai kredit card, kita pernah pergi kedai tayar, so kita kata, bang, bayar kredit card, bos, bayar kredit card boleh tak? Bang, kena mau charge 2%. Itu bukan saya punya, itu bank punya charge. Itulah ceritanya, bank yang charge. Duit tu bukannya dapat dekat apa tu panggil, dekat customer ataupun dekat seller tu. Maksudnya dekat platform, dekat Shopee tak dapat. Dapat kat payment gateway. Cuma orang nak kata mudahnya, ialah Shopee ambil. Memang Shopee ambil tapi bayar kepada payment gateway tu. 2.12 di mana 2% adalah payment gateway. Itu memang standard fees. Dan juga 6% ke atas 2% itu adalah SST.
Macam mana nak buat button harga mengikut gambar? Nak buat button harga mengikut gambar. Button harga mengikut gambar, button harga mengikut gambar. Button harga mengikut gambar macam mana? Oh, yang tu saya buat tadi. Ni bila klik saya dia keluar harga mengikut gambar. Oh, okey. Okey. Mengikut gambar maksudnya macam ni. Tadi kita bukan upload. Saya pergi kat balik. Saya pergi balik kat bahagian upload produk Oh. Sonok pula upload produk ni. Kan. Sonok kadang buat dummy-dummy lagi pop dapat order. Okeylah. Okey, kita edit balik. Tengok macam mana saya buat tadi. Bila kita buat variation, nampak perkataan jenis. Saya buat bubble wrap dengan refreshing. Kita boleh tambah lagi. Kita boleh tambah lagi kat sini. Nak apa lagi variation kalau awak ada? So far saya ada 2 ni je lah. Saya nak jual 1 refreshing oil. Tapi sebabkan saya nak buat range tu, saya kena buat bubble wrap dan refreshing oil. Okay, clear? Nampak ni price ni? Dia minta variation ni, dia suruh letak price. Ini 0.99 637. Nampak? 0.99 637. Ini saya letak harga dia. So bila lalu kat button tu dia tunjuk bubble wrap 99 sen, refreshing oil RM6.37. Okay, faham, good, thank you. Settle dah. So saya dah ada listing 4. Okay, so kita nak tengok balik listing aku macam mana? Listing aku ada berapa? Oh, ada 4 dah. 4 yang hidup lah. Satu ni saya padam sikit kan. Ada masalah sikit dengan produk ni kan. Okay, so 4. Boleh? Tanah Saidah 2.12. Okey, biasanya Shopee ambil berapa persen daripada produk kita jual? Bukan biasanya, itu memang tetap pun 2.12, melainkan awak join kempen-kempen yang lain FS15 ataupun FS40, itu akan ada service charge untuk berkenaan dengan lebih kepada free shipping FS15, FS40. Saya dah letak link dalam slide, itu awak boleh join dan dia akan tunjukkan lebih kurang macam ni lah. Apa yang dia punya ni, dia punya service fee dia 4% dan 2% itu. Okey, boleh Baik. Seterusnya dah add produk kan. Kemudian kita pergi ke marketing center. Marketing center ni adalah event-event ataupun produk campaign yang kita boleh join. So kita boleh join lah campaign-campaign yang ada. Kita cuma join saja. Okey. Boleh? Edit. Macam ni saya dah masuk-masukkan itu. Kemudian kita masuk edit, nominate sahaja. Under review. Okay. Contoh saya baru ada add produk baru tadi kan. Saya add sahaja produk tu. Contoh. Add sahaja produk. Okay. 55.9. Kemudian ada 1% diskaun. Okay. Save and submit. Simple macam tu. Under review. Tunggulah under review. Kemudian kempen mana lagi? Ni kempen 6 Mei hingga 14 Mei. Kemudian tengok lagi ya. Event apa lagi ada ni? 6 Mei ada. Nominate saja, join saja. Tak perlu join semua. Bukan tak perlu join semua. Join je semua. Join je semua. Okay. 23 April. Yang ni dah tutup rasanya ni. Zero session available. Dia dah tutup. Okay. Saya tak perasan dah tu. Okay. Kemudian settle bahagian kita boleh buat ni. Kemudian Shopee Ads. Shopee Ads. Shopee Ads ni adalah cara ataupun kaedah di mana kita boleh buat iklan kita push dekat atas. Macam ni. Contoh kita search sesuatu barang perfume. Nampak tak ni? AD ni. AD ni mereka ini membayar kepada Shopee untuk meletakkan iklan mereka di atas, dan bayaran itu dikenakan apabila klik klik dikenakan. Macam mana? Klik itu terjadi. Contoh saya klik. Saya tengok percuma. Klik jadi. Klik tu maksudnya perfume shop 33 ni dah bayar certain amount kepada Shopee. Sebab saya dah klik iklan dia yang telah di-AD-kan ataupun diletakkan paid ads di situ. Okay. Boleh? Apa manfaat kempen tu? Manfaatnya bila Shopee buat kempen, contoh Shopee. Apa manfaat dia? Bila dia buat kempen ni, apa benda ni, kita akan duduklah kat dalam ni.
Dia akan tunjuk-tunjuk lah dekat mana-mana kat orang cari. Kat sini ke? Dia akan duduk kat situ lah once kita join campaign tu. Sekarang ni mungkin dia tengah jalan campaign tentang Shopee Ramadan ke, Shopee Raya ke kan. Ni dia akan keluar-keluar kat sini berkaitannya. Okey? Boleh? Saya nak menjawab soalan tu. Baik. Tak berhenti juga kita tadi ya. Rehat 10.30, 10.35, kemudian nak ke 1. Ya Allah, sejam setengah direct kan. Itulah macam kering dah tekak tu. Tu asal. Tak apa. Sekejap lagi kita habis dalam, saya rasa mungkin dalam satu suku boleh Dr. Yusni? Boleh, tak ada masalah, okey je. Satu suku 120 kan. Kalau ada soalan-soalan, awak letak siap-siap banyak-banyak resul. Jadi kalau saya sembah, saya entertain. Tak apa, lagi satu suku, 120 azan, saya pergi semayang, balik lena. Pukul 4 bangun, tak apa. Hari ni tidur saya, insyaAllah dimaafkanlah sebab dah habis bertarung pada pagi ni kan. Tak apa, tak masalah. Okay, settle marketing center, awak join saja. Masuk nominate. Walau bagaimanapun, nominate ni bukan semua produk yang boleh. Produk yang baru kita upload tadi, nampaknya saya tak boleh tak boleh nominate produk yang baru. Dia ada requirement dia. Yang mungkin produk tu pernah completed satu order, yang dah ada listing lebih beberapa hari. Dia punya requirement. Bukan simply upload, nominate. Dia bukan simply macam tu. Sama, Shopee dengan Lazada pun sama. Okay? Boleh. So hari ni tuan-tuan perempuan belajar tentang Shopee kan? Tiba-tiba rasa nak belajar tentang Lazada, senang je. Sebab Shopee ni dia sedikit teknikal. Pergi Lazada, senang. Sama, upload, campaign, buat dia punya trik, dia punya harga range, semua sama. Okay, boleh. Kemudian terus pergi next. Pergi ke Shopee Ads tadi. Okay, Shopee Ads ni, dia ada search ads dengan discovery ads. Okay, search ads dengan discovery ads. So, yang ni kat sini tak ada data lah sebab saya tak pakai untuk account ni. Namun begitu, dia kena top up dulu. Top up. Okay, kita top up lah, top up duit kita. Nak berapa ringgit? RM20, RM50, RM1, RM1,000 dan sebagainya. Okay, yang ni saya tak mau pergi lebih lanjut berkenaan pemilihan macam mana nak buat, macam mana nak analisis sebab itu dah pergi bahagian advance. Sangat-sangat advance. Sebab kita macam mana kita nak tengok keyword satu-satu. Cuma yang secara ringkasnya keywords ads ni bermaksud kita membeli keyword tersebut. Kita beli keyword tersebut. So contohnya kita beli keyword ad keywords. Contoh kita nak buat satu keyword kan. So sebagai contoh, untuk orang cari perkataan self care tu, kita boleh search dekat atas ni. Contoh saya nak buat iklan tentang self care, saya search self care. Tanpa saya enter lagi. Jangan enter lagi. Tulis saja. Tengoklah perkataan. Self-care aromaterapi. Self-care aromaterapi oil. Self-care refreshing oil. Self-care minyak angin. Self-care plus sanitizer. Self-care oil. Self-care strong. Ini adalah perkataan-perkataan. Kita kalau dalam bahasa Google tu kita panggil search engine optimization. Tapi kita boleh panggilkan ni search Shopee optimization. Boleh. Saya yang buat perkataan tu lah. Di mana ini adalah keyword-keyword yang orang ramai cari yang berkaitan dengan produk saya. Oleh itu, keyword-keyword inilah yang kita gunakan untuk ads kita. Ni, kita search ni nanti pakai yang mana? Pakai yang ni. Ni, self-care aromaterapi, self-care aromaterapi oil. Itulah keyword-keyword yang kita pakai. Dan tadi ada orang yang ada peserta tadi, ada salah seorang komentator bertanyakan tentang Shopee ads dia tu kurang efektif. Okay. Kurang efektif, dia kena buat macam ni. Satu keyword, satu campaign. Satu keyword, satu campaign. Dia bukannya satu campaign, 5 keyword. Faham siapa yang pernah buat keyword ads, pernah buat Shopee ads tu dia faham. Saya nak tunjukkan lagi, saya takut saya lebih panjang lagi sebab yang basic tu ada lagi yang kita belum cover. Okay, boleh satu campaign, satu amount, contohnya letak daily budget RM10 untuk satu keyword. Kan kita boleh tengok keyword mana yang paling top sekali kan. Ambil keyword tersebut. Keyword yang merepek, yang ada kena tipis-tipis, jangan ambil. Yang hanya ada average volume tu yang sikit-sikit, jangan ambil. Ambil yang memang top sekali. Okay? Buat satu campaign khas untuk dia. Macam mana nak linkkan gambar dengan variation link tu?
Macam mana nak linkkan gambar dengan version link tu? Oh, dia waktu kita ni dia dah automatic dah tadi. Sekejap. Tak apa. Sekejap saya keluarkan ni banyak sangat ni. Okey. Baik. Kat mana tadi? Kita pergi ke edit. Macam mana nak linkkan tu? Gambar. Okey, gambar ni tunjuk dah. Oh, gambar tu. Okey. Oh, saya faham tadi. Ini cover foto. So image satu dengan image dua ni. Okey, jap saya tengok dekat ni saya punya produk saya tadi. Ni kan. Ni saya punya Shopee dah bukan tadi. Jap. Keliru dah. Patah balik satu-satu. Pergi ke edit, more, live preview. Okey, nak tengok live preview. Saya. Okey. Kan? Bubble wrap ni apa? Dia punya gambar yang sama saja kan? Okey, bubble wrap itu kita letakkan dekat bahagian dia ada image dia. Saya edit. Okey, ni saya buang. Saya buat betul-betul dia gambar dia. Okey, image cover foto, image satu bubble wrap. Sekejap ada tak gambar bubble wrap? Tak muat. Gambar bubble wrap. Saya salah. Tak keluar pula. Okey, sekejap saya tengok. Oh dia duduk kat nombor 2 pula. Betul lah. Okey. Boleh. Bubble wrap dia keluar kat sini. Refreshing. Okey. Internet saya lambat ni. Okey. Kalau kita klik kat sini dia akan keluar ni bubble wrap ni sebagai gambar bubble wrap. Yang ni dia punya cover foto dia. Okey. Sekejap saya tengok. Buka edit version ke? Itulah. Sekejap saya keliru sekejap. Lupa dah saya. Okey, sabar. Terima kasih Ariana Tasha. Okey. Sekejap. Pimai pelik dah. Sekejap. Dia ada variation dia. Okey, mana variation dia? Ariana, tolong saya. Kat mana? Okey, produk video. Jenis dia. Ni. Okey, nasib baik. Okey, delete dulu. Betul. Ni. Kan? Nasib baik. Baguslah. Mana entah saya buat tadi. Desktop. Ni. Okey. Alhamdulillah. Nak laju punya pasal. Situ. Yelah Ariana Tasha. Kalau selalu dekat ni saya kata okey saya belanja awak nanti. Okey, then more live preview. Okey. Gambar cover dia, kemudian bubble wrap, refreshing oil. Okay. Done. Okay. Good. Next one. Nak patah balik satu-satu. Okay, next one. Settle Shopee Ads. Secara ringkasnya lah bagaimana Shopee Ads tu berfungsi. Dia berfungsi Shopee Ads tu bila kita search something. Sebagai contoh kita search self-care tadi. Kemudian dia keluar edit. Itulah Shopee Ads. Dan juga bila kita search kat sini kita find similar. Okay. Itu pun juga adalah AD juga. Kita boleh buat find similar dia. Okay, dia di bawah Discovery Ads kot. Kata salah saya. Okay, yang tu kena masuk lebih advance lagi lah berkenaan dengan benda tu. Okay, so kita boleh find similar tu pun ada ads juga kat dalam tu. Baik. So, seterusnya adalah bagaimana untuk dapat duit. Sebab tadi kita sebut duit kan. So, duit akan masuk ke dalam, kita akan tengok ke dalam my income kita. Okay, contohnya, duit yang telah riliskan minggu ni 193. So duit yang dalam to be released 151. To release ni maksudnya ni orang yang dah hantar tapi dia tak accept lagi. Bukan tak accept, dia tak tekan receive lagi. Ni sebab tu nampak waiting for buyer to confirm order receive. Tapi walaupun orang tu ataupun buyer kita tak tekan receive, however dia akan release juga duit tu nanti. Okay, boleh. Jangan risau. So kita juga boleh duit dekat Shopee ni dia akan masuk dalam e-wallet. Kita boleh tengok kat my balance.
Contoh duit yang saya tengah duit dalam ni, withdraw 193. Kan? Dia ada boleh withdraw percuma. Dia ada yang kena bayar dan yang percuma. Berbayar tu kalau kita nak buat beberapa withdraw dalam sehari. Tapi kalau sehari sekali saya rasa so far free. So account bank kita yang kita nak, saya boleh tak tunjuk banyak lah. Okay, saya boleh tunjuk. So kat sini kita boleh dah tentukan bank account mana yang dia akan masuk. So ini dalam seller e-wallet, kita withdraw. Withdraw, kita nak withdraw RM1, total 193.18. Boleh keluar semua ataupun keluar sikit-sikit pun boleh. Kemudian kalau kita rasa okay nak keluar semua, confirm. So sehari one chance saja, one chance left today, confirm. Masuk. Yang ni saya selalu lupa sebab banyak sangat akaun. Allah, janganlah salah. Okay. Withdrawal request. Okay. Boleh. So free untuk minggu ni lagi 2 kali lagi. So duit tu akan masuk lebih kurang 2 hari bekerja. 2 hari bekerja, Isnin, Selasa. Selasa masuk ke dalam akaun bank CIMB saya yang telah ditentukan tadi. Okay, saya dah jawab 2 hari. So Isnin, Jumaat. Kalau tak salah saya lah, Isnin, Jumaat itu kira sebagai hari bekerja dia. So Isnin, Selasa akan masuk duit. Ataupun 2 hari bekerja, betul? Isnin, Selasa. Baik. Settle bak duit. Settle. Bak duit ni laju kita. Okay. Yes. Ada isi borang maklum balas. Okay. Boleh isi sambil-sambil tu borang maklum balas tu kalau ada kekurangan dekat saya ataupun ada komen kat mana. Contohnya, Cik Aziz cakap cepat sangat. Saya tak ada cover. Patut buat 2 hari. Cakap je lah. Boleh ada borang tu. Tak apa. Okey. Jangan risau. Okey je. Tanya. Tak best. Saya tak faham sebab cakap Melayu kena cakap English. Okey, saya pun takut dia. Saya nak, biasa saya deliver dalam English biasanya. Tapi yalah, sebab saya nak cepat kan. Takut nanti awak macam mana kan. Takut pula nak tanya dalam English kan. So saya okey je. Tak ada masalah. Letak malam-malam kita supaya PTP THM, especially Dr. Yusri, tahulah apa feedback. Kalau kata kami nak kelas advance, letak kat dalam tu. Kalau tak letak, mereka tak tahu. Kan? Macam mana nak buat, itu serah kepada PTP. Itu tugas mereka. Tugas kami sebagai lecturer untuk bantu student. Student bagi tahu je nak apa, perlu apa. Nak perlu ilmu, bagi tahu je. Lecturer, kami nak perlu ilmu. Buat kelas macam ni, lagi dan lagi. Tak faham, lagi dan lagi. Kami nak kelas fizikal, tak mau kelas online, tak faham. Panggil Cik Asri pergi ke UTHM. Dia ajar depan-depan. Sekarang kamu boleh rentas negeri. Contohnya, bagi tahu. Mereka akan cuba buatlah workout yang terbaik untuk student. Okay? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Jadi, Coach. Seronok. Saya memang request boleh. Tadi dalam grup WhatsApp saya tengah berbincang dengan pengarah. Maksudnya dah memang keren sangat tekak tu saya rasa. Jadi kita mungkin akan close untuk soalan-soalan terakhir, boleh Coach? Boleh, tak ada masalah. Saya okey. Saya kalau selagi tak azan Zuhur saya okey. Okey, tak apa Cik Dok sini. Nanti saya sikit lagi kemudian kita boleh tutuplah. It's okay untuk para peserta, tuan-tuan dan perempuan yang Facebook Live hari ini. Terima kasih kepada yang semua yang share. Kemudian pelajar-pelajar yang stay tune. Tadi ada 40, sekarang ada 27 dan sebagainya kan. Tak apa, Facebook Live ni saya rasa akan stay dekat dalam Facebook page tu. Kemudian kalau ada masalah jangan risau, boleh je. Letak dalam inbox Facebook page saya Asik Budak Online. Nanti saya akan jawab dekat situ ataupun saya akan jawab dalam posting. Kalau soalan itu sangat general dan saya rasa bagus untuk saya kongsi kepada semua orang, saya akan share dalam saya punya posting atau Facebook Live. Okay, jangan risau. Okay, Muhammad Zul Kamal. Okay, boleh ada soalan? Saya akan entertain soalan. Kalau ada masalah kat mana. Macam mana nak tambah follower bagi banyak? Follower bagi banyak, kena invite orang je lah. Kan? Pergi ke chatting dia, send to invite. Itu je. Okay? Send to invite, itu je caranya. Tak boleh dah nak, sebab followers tu datang daripada conversation kita kat dalam ni. Okay, kita boleh je nak invite kawan-kawan kita kat luar. Boleh buatlah posting dekat social media. Facebook, Instagram. Hi, come and like my Shopee shop. Boleh, letak link. Nanti orang pergi, orang akan follow. Boleh juga. Kemudian yang ni lebih kepada kalau awak nak chatting. Chatting terus dekat tepi kanan ni. Chat with Shopee. Kemudian ni shop rating untuk kita decorate. Yang ni kalau awak tak decorate pun tak ada masalah, tapi selalunya orang akan pergi ke shop kita jugalah, so decorate. Kemudian preferred seller ni dia ada requirement dia, okay, dan awak boleh dapatkan preferred seller ni. Preferred seller ni banyak dia punya privilege, itu awak boleh check balik lah dekat bahagian preferred seller. Dia ada berapa minimum order, check respon dia berapa dan sebagainya.
Okay. Yang terakhir sebelum kita bersurai ialah dekat bahagian saya suka kalau kita pergi bahagian shop rating. Lebih kepada review. Okay, review. Contohnya hari ni ada orang review penting. Kenapa review penting? Sebab bila orang beli produk kita, bila prospek nak beli produk kita, dia akan stalker kita, dia akan tengok review berapa bintang. Walaupun 1 bintang, kita kena review. Dekat akaun saya satu lagi memang biasalah pernah lah kena maki kan. Orang kata, apa ni lah ni dan sebagainya kan. Saya reply dengan baik sekali, dengan kesabaran. Sebab saya tahu message dia, review dia dan reply saya akan dilihat, akan nampak oleh prospek lain. So saya tak nak bagi persepsi yang negatif walaupun kadang-kadang bukan salah kita. Contohnya, lambatlah penghantaran, apalah ni 2 minggu baru sampai. Bukan salah kita. Bukan kita kerja JNT, bukan kerja Ninja Van. Waktu MCO pula tu kan. Tapi kita pun reply baik-baik. Terima kasih atas review, maaf. Penghantaran di luar kawalan kami. Okay, so bila prospek yang baru tengok, kenapa 1 star? Dia akan tengok kenapa 1 star. Dia tengok, penghantaran. Dia pun jawab pun okey. Jangan kita pula nak marah dia. Agak-agak lah bagi 1 star. Bukannya aku kerja GNT, apalah, Janganlah jawab macam tu. Kan, nanti orang akan baca, takkan kena maki balik. Jawablah elok-elok. So benda tu akan beri persepsi yang negatif kepada prospek kita. Iaitu orang yang akan ataupun sedang stalker pembelian ataupun stalker kita punya produk kita. So kita reply lah kat sini. Thank you membeli. Okay. Then looking forward to serve you again in future. Happy fasting. Okay. Kita pun copy paste je. Submit. Reply lagi. Walaupun dia tak reply apa-apa pun, dia bagi bintang je, submit. Dia bagi 5 bintang kan, reply. Copy paste, submit, settle. Okay. So terima kasih. Okay, sebab saya lihat tadi dekat ni. Okay, boleh lagi macam ni, harap bersama ya. Okay. So thank you so much. Saya rasa that's all. Thank you so much kepada UTHM PTP kerana memberi saya peluang dan ruang untuk bersama dengan awak hari ini. Yes, saya rasa ni pun 3 jam suku. Saya tak pernah buat direct 3 jam suku di bulan puasa pula tu kan. Tak apa, alhamdulillah. Dah azan dah Zuhur. So terima kasih banyak kepada semua for stay tune. Jarang pukul 9 awak nak stay tune sampai pukul 1. Awak lagi lah daripada pukul 9, 4 jam kan. So jumpa kita lagi. Jangan lupa follow saya punya Facebook page. Follow lah, bagilah nampak followers banyak sikit kat situ. Saya pun nak follower juga kan. Baru ada 26,000. Tambah-tambah sikit jadilah 27,000 kan. Okay, so thank you so much. See you again. Bye. Assalamualaikum. Back to you, Dr. Yusni. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada coach kita, Coach Asri kerana berkongsi daripada 3 jam suku tadi. Puasa nampak kekeringan tekak tu, tapi dia punya semangat masih lagi membara. Terima kasih coach atas ilmu-ilmu yang dikongsikan. Saya harap pelajar-pelajar di luar sana yang menyertai dalam ruang Zoom meeting ni ataupun di Facebook Live, semoga anda dapat sesuatu, bukan sesuatu je, banyak satu ilmu yang dikongsikan oleh coach. Dan yang paling penting, seperti yang kita cakap tadi, dah dapat ilmu ni, kena buat terus, kena amal, kena tahu sendiri, kena rasa sendiri, kena dapat duit tu. Hasil titik peluang anda berniaga di Shopee, insyaAllah. Tak apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay, kalau ada masalah, macam yang coach begitu tadi, boleh terus direct bertanya pada beliau pun dia akan balas insyaAllah. Dan tanya pada PTP pun insyaAllah kami sentiasa teruja nak membantu anda semua. Saya yakin, saya percaya semua lecturer-lecturer di luar sana pun sama aja. Okay, semua nak membantu anda. Cuma anda lah kena ambil peluang ni. Okay, kami hanya mampu membawa kuda ke sungai, tapi kuda tu kita dah dapat pasir nak minum. Unless kita keringkan sungai tu, bagi kuda tu betul-betul haus, dia tu lain cerita. Alright, jadi tanpa buang masa, untuk seterusnya adalah sesi terakhir kita. Tak lain tak bukan sesi untuk bergambar. Cuma saya nak maklumkan kepada anda semua, pastikan tuan-tuan puan-puan telah mengisi borang maklum balas. Kami akan emailkan slide 82 page tadi yang disediakan oleh coach kita kepada anda melalui Google Drive. Link itu akan dikongsikan dalam email, dan email tersebut juga akan memberi anda e-sijil. Alright, e-sijil untuk anda semua. Jadi kepada yang tak dapat tonton pun tak ada masalah, anda boleh ulang tonton di dalam Facebook Live.
Dan boleh isi kemudian di situ. Tak ada masalah, boleh sahaja. Right, jadi kita pergi kepada gallery view untuk ambil gambar beramai-ramai. Okey. Sebentar ya, siapa kejap sebentar. Okey, untuk ambil gambar ni kalau boleh kita on lah. Okey, kamera. On kamera masing-masing. Oh, ramai ada, alhamdulillah. Tahniah, hebat. Okey, ada 6 ni. Saya pergi kepada yang pertama dulu. View full screen. Ready untuk yang pertama? Ready? Senyum. Senyum ceria anda. 1, 2, 3. Alright, sekejap.